Apa pandangan YB RS1 ni dari sudut pengundi-pengundi di N31? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya rasa pengundi-pengundi dekat Subang Jaya amat tertariklah dengan rancangan Selangor 1 ini sebab kami lihat ini merupakan satu-satunya rancangan di peringkat negeri. Ya. Jadi daripada situ mereka boleh nampak kerajaan negeri Selangor merupakan satu kerajaan negeri yang mempunyai hala tuju ya untuk 5 tahun. Jadi jelasnya gerak kerjanya, rancangannya dan dia memberi keyakinan terutamanya dekat kawasan Subang Jaya ramai peniaga-peniaga. Ya, mereka nak melabur. Ya. Jadi kalau mereka tahu gerak kerja negeri, hala tuju negeri, senang untuk mereka melabur dalam negeri kami juga. Ya. Dan saya rasa dalam 5 tahun ini kami akan nampak trend di mana daripada luar negeri ke luar negara pun kami akan mendapat keyakinan daripada pelabur-pelabur lain. Jadi saya sangat bangga dengan usaha rancangan Selangor 1 ini dan harapan saya juga tinggilah bahawa kerajaan negeri Selangor akan amat berjaya ya dengan adanya rancangan sebegitu. Kami mendapati bahawa N31 adalah kawasan bandar. Ya, betul. Berbeza dengan N02 yang Sabah di kawasan pedalaman. Jadi program-program yang terlibat untuk S1 ni adalah kepada kawasan-kawasan bandar. Lebih daripada 100 program dalam program yang teras yang pertama tu memberi kebaikan yang baik kepada pengundi-pengundi. Oh ya, pasti ada ya. Jadi di sini saya nanti dalam pembahasan juga akan menyentuh kepada beberapa perkara. Subang Jaya ni dalam tahun 2018-2019 sebenarnya dilanda isu pemotongan air secara tidak berjadual ya. Jadi dalam rancangan Selangor kami lihat bahawa terdapat ya beberapa projek berkenaan air, contohnya Sejam, contohnya Horas ya, yang dapat menyelesaikan masalah pemotongan air ini ya. Jadi pasti akan memanfaat kami dan kelangsungan air ini sebenarnya sangat penting ya, terutamanya untuk peniaga-peniaga, kegunaan domestik, kegunaan industri dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terutamanya di bandar, kami boleh dapat merasa kekurangan kawasan hijau. Ya, sebab banyak pembangunan nak lihat hijau macam ini pun susah. Jadi dalam kawasan bandar penduduknya amat menitik beratkan isu sifar karbon, ya, isu perubahan iklim. Dan di dalam rancangan Selangor pun ada rancangan-rancangan berkenaan perkara tersebut. Ya. Jadi contohnya kami nak mencapai sifar karbon, bandar sifar karbon pada tahun 2050. Ya. Jadi macam mana kami nak mencapainya dengan memulihara hutan, flora, fauna dan sebagainya. Ya. Jadi bila kawasan bandar nampak usaha begitu, mereka pun yakin, pun gembira. Ya. Sebab nampak satu kerajaan negeri yang prihatin terhadap perubahan iklim dan juga isu karbon. Seterusnya, yang last punya isu yang juga sangat penting adalah isu banjir. Ya. Dalam Selangor ini kami ada kekurangan air dan pada masa yang sama terlalu banyak air. Ya. Di Subang Jaya nasib baik kami tidak begitu terkesan. Ya. Kawasan industri USJ 1 ada banjir pada tahun 2021 ya, semasa bulan Disember. Jadi perkembangan dekat Selangor Maritime Gateway ini sebenarnya sangat penting. Sebab macam mana kami nak, bagi saya, develop satu sponge city. Ini merupakan peluangnya untuk tengok ciri-ciri tersebut dan memasukkannya ke dalam Selangor Maritime Gateway supaya ia menjadikan contoh kepada pembangunan di tepi sungai yang lain. Ya. Jadi itu antara contoh-contoh daripada 100 lebih projek itu yang saya rasa akan amat mengembirakan penduduk Subang Jaya. Okey. Dalamkan program IPR, Inisiatif Peduli Rakyat ni akan di-upgrade daripada 33 kepada 44 kalau tak silap saya pada tahun hadapan. Apa komen dan harapan YB untuk program sebanyak IPR ni kepada pengundi-pengundi di N31? Ya. Jadi kenaikan bilangan program itu menunjukkan kebolehilaksanaan di peringkat negeri Selangor, bahawa cara kami menguruskan kewangan, dana, sumber kami cukup cekap sehingga kami sampai satu tahap di mana kami boleh bagi balik ya kepada penduduk.
Jadi saya lihat di sini rangka programnya telah melalui proses yang begitu lama sehingga dia direka supaya menyesuaikan keadaan semasa, ya. Dan ia perlu selalu mengubah, ya. Keperluan daripada 10 tahun dahulu lain daripada sekarang, ya. Jadi contohnya baru sahaja minggu lepas semasa jelajah Selangor, kerajaan negeri telah mengumumkan satu program baru iaitu Dana Bantuan Guaman Selangor, ya. Sebab kami lihat contohnya masalah ibu tinggal, ya, di mana suaminya telah meninggalkan mereka 10 tahun, 20 tahun dan sebab mereka tidak mempunyai keupayaan untuk pergi ke mahkamah untuk mendapatkan perintah sewajarnya, maka mereka stuck dengan pelbagai isu, ya. Bantuan kebajikan pun tak dapat, ya. Bantuan kerajaan persekutuan pun tak dapat. Jadi kami daripada sudut ini pun dapat membantu mereka dan juga pekerja, ya. Mereka sudah hilang kerja tetapi kalau nak tuntut terhadap majikan sebab rasa mereka telah disalahfaham ke, prosesnya tak adil ke, macam mana mereka nak pergi mahkamah, kan? Jadi golongan ini tercicir. Tapi kerajaan Selangor dengan program ini saya haraplah dapat membantu mereka. Okey, satu soalan terakhir. Ini tentang ekonomi, ya. Ya. Pengukuhan ekonomi dianggarkan untuk 5 tahun ni RS1 menjangkakan hampir 1 trilion KDNK. Jadi yang sekarang ni lebih kurang dalam 300 bilion untuk dan antara penyumbang terbesar kepada kerajaan Malaysia. Jadi adakah YB yakin bahawa dalam 5 tahun ni KDNK akan mencapai jumlah 1 trilion? Okey, baik. Jujur kata ini merupakan satu sasaran yang memerlukan kesemua kami jentera kerajaan negeri Selangor tekun dan berusaha terhadap sasaran tersebut. Ia tidak akan timbul begitu sahaja. Tetapi dalam kami kena faham, kalau tak ada sasaran sebegini, macam mana pula kami nak gerakkan kerja ke arah begitu, ya? Jadi kami kena ada visi, kami kena ada objektif. Baru sahaja kami boleh bersatu padu, kan, gerakkan usaha supaya kami boleh mencapai matlamat itu. Saya tak nak kata tak boleh, ya, saya bukan orang begitu. Susah betul, kami mengaku, tetapi negeri mana lain, ya, saya nak sebut di sini, negeri mana lain yang cukup yakin untuk meletakkan sasaran begitu untuk negerinya. Ya, saya lihat hanya negeri Selangor sahaja setakat ini, ya, yang berani buat begitu, dan saya dengan itu nak ucapkan tahniah kepada Exco dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana berani memimpin, ya, negeri Selangor ke arah begitu.